ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis bil mahabbah wasyauq warridha. Bab yang keenam pada menyatakan mahabbah dan syauq dan ridha. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala radhiyallahu anhu, kata sallallahu sirrah, i'lam anna al-mahabbatallahi ta'ala hiya al-ghayatul quswa wa hiya min ad-darajatil ulah wa ma adaha min asy-syauqi wal uns war ridha tabi'un lil mahabbah. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya mahabbatullah, mana kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dikasih akan adalah sungguhnya kesudahan darajat orang yang salik, ya, dipanggil ghayatul quswah bagi salik, dan iaitu daripada darajat yang terlebih tinggi, dan adalah segala darajat yang lain daripadanya, seperti syauq, rindu, uns, berjinak kalbi dengan Tuhan, ridha itu mengikut sekalian bagi darajat mahabbah, mana itu pecahan daripada mahabbah. Ya, lepas mahabbah baru pergi satu lagi peringkat, iaitu ma'rifah yang khassah, ya, itu peringkat mahabbah tinggi ya. Dan demikian lagi segala darajat yang terdahulu daripadanya. Misal, jadi yang tadi kemudian pecahan dia syauq, unsi, ridha, itu tabi', dia mengikut bagi makam mahabbah. La yasul makam al-bahwa illa ba'dal fana. Tidak akan lahir makam mahabbah melainkan dia fana dengan yang lain, dia lenyap yang lain baru Tuhan beri itu. Ya, dan begitu juga sebelum. Demikian lagi segala darajat yang terdahulu daripadanya, sebelum daripada mahabbah. Misalnya seperti taubah, sabar, taubat, sabar, zuhud dan lainnya, maka iaitu seperti muqaddimah bagi mahabbah. Ya, dia ada muqaddimah dan ada lanjutan dia. Sebelum daripada mahabbah, dia mesti ada taubat, sabar, zuhud, itu semua sifat-sifat sebelum. Ya. Kemudian bila dapat aja mahabbah, maka terpecah pula bawah ni, pecahan dia syauq, unsi, ridha. Ya, mahabbah itu tinggi dan sebab tariquna tariqul mahabbah, jalan kami ma'asyiral arifin ila mahabbatullah. Barang siapa yang tidak ada mahabbah dengan Ta'ala, dia tak akan terbuka pintu makrifat yang sebenarnya. Maka nak dapat mahabbah, dia kena buang kasih yang lain daripada kalbi dia. Ya, sebab Ramadan isyarat kepada mahabbah, dan bagi kita buang kendak. Ya, walaupun makan tu penting, minum penting, semua kepentingan, tapi bila bertemu dengan arahan Tuhan, kita tendang semua. Ya, itu letakkan arahan Tuhan di hadapan kita. Tu lambang-lambang tu ada. Cuma mana peringkat dia adalah peringkat yang paling tinggi tadi, dia saum. Ya, dia puasa yang khas, khawasul khawas, itulah imsakkan akan khatarat dan ghafalat. Ya, segala kelalaian kita tahan, kita dengan dia, ya, itu paling tinggi lah. Dan tiada darajat di atas daripada darajat mahabbah melainkan martabat ma'rifatullah, itu kemuncak sekali. Ya, dengan darajat mahabbatullah itu sampai kepada ma'rifatullah.
Ya, bagaimana kalau ada lagi benda yang lain dia mengganggu mahabbah, dan bila tak dapat mahabbah dia tak akan mencium akan kewangian kehaibatan makam makrifat yang khasah. Dan diaturlah kesudahan martabat orang yang salik. Dan telah ijma' umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bahawasanya kasih akan Allah Taala dan kasih atas rasulnya itu fardu atas segala mukallaf. Itu jadi kewajipan. Itu wajib yang syariat. Kalau siapa kata dia tak kasih Allah Rasul, maka waktu murtad hukum dia. Cuma sekarang nak menterjemahkan isi kandung mahabbah yang khasah, ya. Dan dalil yang menyatakan wajib mahabbatullah itu beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah daripadanya ayat Quran firman Allah Taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Dan adalah mereka itu yang beriman akan Allah Ta'ala terlebih kasih bagi Allah Ta'ala. Dia panggil asyaddul hubbah. Mana kasih dia itu paling tinggi daripada kasih yang lain. Kasih yang terutama diletakkan dengan Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Adalah Allah SWT itu kasih akan mereka yang beriman itu, dan adalah mereka kasih akan Allah Ta'ala. Mana hakikatnya datang kasih Tuhan dulu, ya. Biar Tuhan kasih ke seorang tu, baru Tuhan gerakkan dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Tuhan tolong dia padamkan, ya, kasih yang lain. Maka sempurnalah kasih dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka layak dia pergi pada alam makrifat yang sebenar dengan Tuhannya. Dan lagi setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa fil hadis akhar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahli wa malih wan nasi ajmain. Wa fi riwayatin min nafsi. Muttafaqun alaih bainal Bukhari wal Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tiada beriman seorang, ai imanan kamilan. Tiada beriman seseorang daripada kamu sehingga adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya terlebih kasih ia daripada yang lain. Mana letakkan Allah dan Rasul di hadapan. Ya, kalau bertembung kerja Allah Ta'ala dengan kerja dia, dia akan lebihkan kerja Allah Ta'ala dia. Kalau kerja agama dengan kerja dunia, letak kerja agama di depan. Ya, begitu juga rasa hati dia. Maka letakkan rasa zauq dia dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Baru iman dia sempurna. Ya. Dan pada satu riwayat yang lain, tiada beriman seorang kamu hingga adalah aku, yang daripada Rasulullah SAW, terlebih ia kasih daripada ahlinya dan anaknya dan hartanya dan sekalian manusia. Mereka letakkan kasih kepada Rasulullah SAW itu paling tinggi. Dan pada satu riwayat, yang terlebih kasih ia akan aku daripada dirinya. Bahkan dengan diri dia, dia lebih kasih baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara apa? Jalan mahabbah untuk dia membuka pintu makrifat dengan Tuhan. Wa fil khabar masyhur anna Ibrahim alaihi salam qala lil malakil maut, lil malakil maut izja'ahu liqabdir ruhi, hal ra'aita khalilan yumitu khalila, fa'awha Allah ta'ala ilaihi, hal ra'aita muhibban yakrahu liqa habibi, faqala lil malakil maut al-an aqbid, an iqbid. Dan tersebut di dalam hadis yang masyhur bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bagi malakul maut, ya, malak baca, jangan baca malik. Kalau malik raja maut. Malak mana malaikat, milk mana milik. Ejaan sama tu. Milkun mana milik, malak mana malaikat. Kalau malik mana raja. Ya, jangan baca malikil maut, malakul maut baca malak. Orang kampung biasa aja malikil maut punya. Raja mati ya dang. Bukan raja, malak. Malak mana malaikat maut sampai. Jadi saya berkata malaikat maut pada ketika datang akan dia. Nabi Ibrahim kata, kerana mengambil akan rohnya. Adakah engkau lihat akan kekasih memati ia akan kekasihnya? Nabi Ibrahim beritahu
kepada malaikat maut? Adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Maka bertitah Allah Ta'ala kepadanya dengan firman-Nya. Lalu Allah Ta'ala bertitah, hal ra'aita halilan hal ra'aita muhibban yakrah liqa'a habibi. Adakah engkau lihat kekasih benci, mana tak mau mendapat, mana berjumpa kekasih? Mati itu cara nak berjumpa kekasih. Terperanjat Nabi Ibrahim kena segegah dengan Tuhan. Ya, maka kata Nabi Ibrahim berkata apa? Bagi malakul maut, sekarang juga ambil olehmu akan rohku. Terik sekarang juga terik nyawa. Ya, maknanya nak berjumpa dengan kekasih kena mati. Sama ada nak berjumpa tu di akhirat atau berjumpa di dunia, makrifat yang khasah, dia kena mati dulu. Matikan diri dia, mutu qabla an tamutu. Matikan diri kita, matikan nafsu kita, matikan pandangan pada diri kita. La haula wala quwata illa billah. Itu mana mati. Ini dipanggil mati maknawi. Ya, ada pun mati hissi yang tadi itu mati jasad tu. Ini mati maknawi, mati pada makna. Bila kita matikan pandangan yang lain, maka terang hiduplah pandangan qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Allahumma, ya Tuhanku, urzuqni, ya Allah, ya Tuhanku, beri olehmu, rezekikan olehmu akan daku, apa dia? Kasih, hubbaka, kasih akan dikau. Jadi kita minta Allah Ta'ala tanamkan dalam kalbi kita perasaan kasih yang kuat dengan Tuhan. Bahasa Melayu pun tak apa, minta. Dalam hati pun tak apa. Dalam sujud minta, ya Allah, cempakkanlah, berikanlah, tanamkanlah dalam kalbiku kasih yang kuat dengan Engkau. Itu dia. Ya. Dan kasih akan barang siapa yang kasih akan dikau. Ya, itu yang paling besar kali, Rasulullah SAW dan seterusnya. Dan kasih akan barang yang menghampirkan akan daku kepada kasih akan dikau. Segala benda yang boleh membawa kasih kepada Allah Ta'ala. Dan jadikan olehmu akan kasih akan dikau, terlebih kasih kepada aku daripada air yang sejuk. Ya, tanah Arab tentang tahulah kan, panas, dapat minum air seronok, air pula sejuk, cukup lazat. Maknanya tak ada benda lebih lazat, ya, melainkan kita lazat dengan Allah Ta'ala. Maka di mana tempat lazat ke Tuhan? Swiss di mana? Ya, bila terpadam saja pandangan makhluk, Tuhan buka. Selagi pandangan dengan makhluk diri kita ada lagi, Tuhan tak buka. Ya, sebab kasih dia tak boleh berhimpun dua. Kama la yuhibbul al-amal al-mushtarak, la yuhibbul qalb al-mushtarak. Macam mana Tuhan tak mau amal tu disekutukan, begitu juga hati dia tak mau sekutu. Kasih letak hati, kasih letak di mana? Di qalbi. Kenalah dengan dia. Jasad dengan makhluk tak apa. Rohani kita jangan, rohani kita dengan dia. Allah dia akan berikan berbagai-bagai, ya, faid, limpahan, fuyudat, anwar dan sebagainya. Sebagaimana yang telah didapati oleh arifina billah. Dan bersembah seorang Arab Badawi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Seorang Arab darat ni, orang darat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Dia tanya bila kiamat. Qal ma a'datta laha. Faqal ma a'dattu laha katsira salatin wa siyamin illa anni uhibbullaha wa rasulah. Faqala sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi seorang orang darat ni, orang Arab, ya. Orang Arab Badui, bukan Arab Arabi. Ya, Arabi itu mana Arab Badui. Kalau Arabi itu orang Arab. Arabi. Dia duduk, kalau kita apa, Ulu, kawasan Ulu. Melaka je pelik, kampung Ulu tengah bandar. Ya. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila hari kiamat? Dia tanya Nabi pelik, dan bila kiamat? Ya. Mata sa'ah. Maka sabda sallallahu, apa yang engkau sediakan baginya? Kau tanya kiamat ni apa amalan yang kau sediakan, ya? Maka sembah ia mana menjawab dia, tiada aku sediakan baginya akan membanyakkan sembahyang dan puasa. Mana sembahyang tu adalah, puasa tapi tak banyaklah, melainkan ada satu bahawa hamba sediakan baginya akan kasih akan Allah dan kasih akan Rasulnya. Mana hatiku cukup rindu dan Allah dan Rasul. Maka sabda Rasulullah SAW baginya,
Memadai demikian itu kerana orang yang kasih itu berserta ia dengan orang yang dikasihi. Mana kalau dikasih kepada Allah dan Rasul, dia akan bersama di sana besok. Kalau dikasih kepada ahli dunia, sama dia. Kalau dikasih kepada orang munafik, sama orang munafik di akhirat. Ikut siapa dikasih. Sekarang dikasih kepada Allah dan Rasul, dia akan bersama dengan Allah dan Rasul. Maknanya apa? Itu pentingnya amalan qalbi. Hadis sahih itu menunjukkan amalan qalbi besar. Zarratun min amalil qalb atau min amalil batin khairun min amsali jibali min amali jawarih. Saya satu zarrah aja amalan dalam. Zarratun min amalil batin, ya, maknanya lebih besar daripada amal zahir saja, dalam kosong, mahabbah tak ada. Segunung-gunung amalan ni tapi kosong dalam, tak ada mahabbah dengan Tuhan. Ya, tak sama dengan amalan yang sikit, walaupun sikit tapi dalam dia ada. Tapi kalau dah dalam dia ada, dia tak sikit tuan-tuan. Dia banyak. Habis. Maka kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, tiada aku lihat akan muslimin itu terlebih suka mereka itu dengan suatu kemudian daripada Islam seperti suka mereka itu yang demikian itu. Yakni apa? Mendengar ia perkataan Rasulullah SAW bagi seorang Arabi tadi. Seronok betul, ya. Habis. Maka kesan daripada mahabbah pun, tengok sini. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nilai Naqsyabandi kita ini. Man zaqa min khalisin mahabbatillahi syaghalahu zalika an talabid dunya, ya, wa auhashahu an jami'il bashar. Allah. Barang siapa merasa, ya, dia dapat zauq, merasa sehabis-habis mahabbatullah. Kalau dia rasalah, jawab dia apa? Nasaya menyebutkan akan dia oleh demikian itu daripada menuntut akan dunia. Mana syaghalahu, memasyghul akan dia, mana istighal dia daripada anil matruk tu, mana meninggal daripada menuntut dunia. Dia tak akan jadi penghambat dunia dan ni. Ya, hati dia akan bertumpu lazat dengan Tuhannya bila dia rasa saja safa atau khalis mahabbah. Bermakna kalau dalam kalbi kita ada lagi habban dunia banyak lagi, maknanya dia belum rasa lagi, dia belum jejak. Kalau dia jejak betul-betul bersih mahabbah, confirm memang hati dia tengok dunia tahu apa tak ada. Ya, kosong ni. Lagi ada tarikan bermakna belum masuk. Tu je kaedah dia. Ya, kalbi kita kalau banyak kasih lain sangkut, tu belum, dia belum jejak. Kalau dia jejak, dia confirm tuan-tuan. Ya, kasih kepada Zulaiha kepada Nabi Yusuf dia macam mana tuan-tuan? Hilang yang lain, tak perasan. Tangan dia kerat pun dia tak perasan tuan. Ya, itu baru dengan Nabi Yusuf. Belum Nabi kita SAW lagi, tak lagi hebat. Ya, kemuncak dia bukan makhluk, Tuhan sendiri. Habislah. Memang karamnya. Kalau dia dapat mahabbah tu khalis bersih tu, memang karam yang lain. Ya. Wa auhashah, dan meliar akan dia anjami'il bashar. Ya, hati dia akan liar daripada sekalian manusia. Maksudnya apa? Hati dia tak minat menghadap orang dan dia tak minat orang menghadap dia. Dia tak suka terkenal. Glamour tak ada dalam jalan sufi. Siapa nak cari glamour, tak ada sufi. Itu air kopi pun lagi baik. Bukan sufi dan ya, ghaib nazar al-khalqi ilaik bin nazarillah ilaik wa ghib an ikbalim ilaika bi ikbali ilaik. Ya, ghaib mana lenyapkan pandangan makhluk kepada kamu, buang, lenyapkan, gantikan pandangan Allah kepada kamu, dan lenyapkan perasaan makhluk nak menghadap kita, lenyapkan, ya, rasakan Tuhan menghadap kita. Baru dia betul mahabbah dapat. Dia kalau hati dia masih lagi suka seronok orang puji, seronok orang angkat, ya, seronok dikenal, tak bau lagi kan, tak dapat bau, tak ada lagi. Dan bila tak dapat bau mahabbah dengan Tuhan, kesan dia apa? Dia akan jadi penghambat dunia, dan dia akan terikat. Ibadat dia akan jadi masalah. Ibadat dia akan sangkut dengan penyakit-penyakit rohani. Sebab apa? Tambatan dia dengan Tuhan tak kuat. Ya, sebab tu dia kena perlu banyak zikrullah. Zikir betul-betul. Zikir makna apa? Syuhudul mazkur wa dawamul khudur. Ya, syuhud betul-betul Allah Ta'ala. Kemudian kekal, jangan putus, insya-Allah dia dapat. Ya, man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa kasih sesuatu, dalil dia apa? Dia banyak ingat benda itu. Ingat yang sempurna. Dia membakar akan kasih yang lain. Dan bila terbakar kasih yang lain, dia akan dapat hadiah dari Allah, lazat, masya-Allah. Artinya dapat oleh para arif, dia meneguk kemanisan mahabbah dengan Tuhan, kelazatan dia.
Lepas tu dia tak ada heran dengan yang lain tuan. Allah. Dan kata Harim bin Hayyan, al-mu'min iza arafa rabbah azza wa jalla al-ahabbah wa iza ahabbahu aqbala ilaihi wa iza wajada halawatal ikbali ilaihi lam yanzur ila dunya bi'aini syahwah. Tu obat dia tuan. Ya, kalau kata kita kena zuhud syekh, apa obat zuhud? Macam mana rangkaian nak pergi ke zuhud? Bukan boleh cakap tuan-tuan ni cara ni. Ni dia antara dia. Banyak lagi lah pentafsiran yang lain. Ni dia antara dia. Ya. Walam yanzur ilal akhirah bi'ainil fatrah wa hiya tuhsiruhu fid dunya wa turawwijuhu fil akhirah. Orang yang mukmin, mana mukmin yang kamil, apabila mengetahui akan Tuhannya, iza arafa, mana bila dia ada makrifat akan Allah Ta'ala azza yang maha mulia wa jalla yang maha agung. Kalau dia ada itu makrifat yang khassah ni, ya, akan Tuhannya, nasaya kasih ia akan dia, confirm dia akan kasih akan Allah Ta'ala. Ya, memang kuat. Kalau dia makrifat, dia kenal betul. Kalau mana tak berapa tangkap, mana makrifat dia belum terang. Ya, sebab tu dia tak kuat. Kalau dia terang, memang dia kuat pegang. Dan dia tak kenal barang tu mahal, dia pegang ya tidak, ya tidak. Kalau dia nampak, oh mahal betul barang, dia terang nampak, memang dia genggam betul. Ya, orang ulu tu dia ingat ya tidak, ya tidak. Bila dia kenal betul, memang dia genggam. Itu kalau barang dunia. Ini bukan barang dunia, ni Tuhan ni. Ya, memang kuat, dia pegang betul. Dia dengan Tuhannya. Dan apabila kasih, ia akan dia. Kalau benar dikasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jawab dia aqbala ilai, confirm dia akan muqabalah, dia akan berhadap kepada Allah Taala, mana rohani dia. Dia dulu dalam maqamil ya muwajjahah. Dia akan dapat, dia panggil apa? Nur tawajuh, satu lagi nurul muwajjahah. Kalau sedang berjalan dia dapat nurul tawajuh. Kalau dah sampai dia panggil nurul muwajjahah, itu pakaian arifin, ya. Dan apabila dapat, ia akan manis berhadap kepadanya. Ya, berhadap, kalbi itu manis tuan-tuan. Tahu dia nak dibayangkan kemanisan. Nascaya, jawab dia. Ni jawab dia tuan. Tiada menilik kepada dunia. Kalau dia tilik dunia, mana dia belum dapat. Dia belum dapat manis lagi. Hati kita masih sangkut seronok dunia, lazat dunia, sedap lagi, sedap dunia tu lagi. Sedap makan masih lagi melekat dalam perut, sedap minum, sedap pakai, macam-macam lah ya. Ya, hiasan dunia tu masih melekat lagi, manis dia belum, dia belum dapat gitu. Kalau dia dapat betul manis dengan Tuhan, confirm terbakar habis tu. Sebab orang yang makrifat Tuhan, dia akan dapat dua, satu nur, satu nar. Ya, satu nur, satu nar. Nur cahaya, nar pembakaran. Dia akan bakar habis tu. Segala sifat mazmumah dibakar. Ya. Kosong kalbi dengan makhluk, berlazat ia dengan Tuhannya. Allahumma ja'alna. Lah saya tiada menilai ia kepada dunia dengan mata syahwat. Mana bukan mata batin hati dengan syahwat tadi, ya. Ditilik dengan mata luar gitu je lah. Yakni tiada menilai ia akan dunia dengan tilik ingin akan dia. Ya. Satu orang waliullah. Ketiga, seorang datang membawa hadiah. Tahu hadiah? Emas. Dia sedang kuliah, dia sedang mengajar. Ya, satu orang bawa emas, banyak mana emas? Satu karung. Dia bukan sekilo kan. Karung emas tu dia bawa. Apa kata wali ni, Arif Billah ni? Sandal kelar kat luar. Ya, emas karung, sandal kat luar tu dia. Bukan dia bawa masuk kan. Kalau kita macam, kita tanggul kuliah dulu. Ya, tanggul kuliah dulu. Dia kata apa? Sandal kat luar tu. Ya, dia buat macam batu gravel dia tuan. Lepas habis kuliah dia kata, apakah anak murid dia pergi ambil lah, bagi-bagi dia. Abu dia tak ambil tuan. Sebab apa? Ma fi qalbi ghairullah. Itulah betul dia. Itu betul, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi dia selain Tuhan ni. Benda tu tak masuk. Benda yang menjadi tumpuan, bila benda tu masuk dalam kalbi, bila benda tu ada dalam kalbi, dia akan tumpu benda tu. Kalau benda tak ada dalam kalbi, maka dia tak akan tumpu benda tu. Mahabbah, sebab kita nak biar kita ada dalam hati. Dalam hati. Kalau tak ada dalam hati, mana dia tak nak. Kau tak ada dalam hatiku lagi, engkau ada dalam hatiku. Itu maksudnya. Makna hati itu benda mahal. Bila ada dalam hati, besar. Sebab tu kita nak supaya kita ni ada dalam hati para arif.
Sebab tu khidmat orang dulu gila tadi nak harif. Bila harif ada di kita dalam hati, dia sentiasa doakan kita. Ya, dia sentiasa bawa rohani kita tu doakan cepat sampai. Itu keadaan dia. Itu dengan dia. Jadi nak ceritakan benda dalam hati itu besar kan, ya? Jadi tidak menilik kepada di dunia. Dan tambah lagi tidak ia menilik kepada akhirat. Ya, Tuhan kata dunia, ya. Walam yanzur ilal akhirah. Sebab akhirat tu apa? Syurga apa? Makhluk. Dia nak Tuhan, bukan makhluk. Walaupun hebat kan syurga. Sebab tu nikmat lain akan lenyap bila tajalli berlaku di akhirat. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, bidadari punya cantik tu kalau dia jenguk ke dunia padam matahari dan hebat. Ya, punya hebat. Tapi bila apa? Tuhan tajalli nur makrifat, tajalli betul-betul zat Tuhan yang laisa kamitslihi, habis semua. Dan nikmat lagi, nikmat syurga lain habis. Dalil habis apa? Tuhan tanya nak lagi, dia kata tak nak. Kata tak nak. Sebelum tu dia nak. Tuhan tunjuk hebat, oh dia nak. Waktu tunjuk lagi hebat, sehingga Tuhan janji lepas ni jangan minta lagi. Dia kata ya Allah, lepas ni tak nak. Tuhan tunjuk lagi, dia nak lagi. Bermakna nikmat syurga tu taraki, dia naik. Tapi dia padam dia bila tajalli dengan zat atau habis terus. Ya, Tuhan tajalli zat nak lagi tak nak. Itu kemuncak dia. Lepas tu dalam syurga nikmat paling besar apa? Ru'yah. Dibuka mata kita melihat dengan cara yang layak dan tidak ada sedikit pun persamaan dengan makhluk. Itu nikmat paling lazat. Kalau nikmat memadamkan yang lain, begitu juga di dunia. Bila dia masuk lain, hati dia terus, ya, makna tawajuh, betul-betul dia dapat nurul muwajjahah. Ketika itu habis dan lenyap yang lain. Ya, ketika itu sama dia. Hatta yastawiya indahu al-ghina wal faqr. Kaya dengan miskin serupa je. Az-zahab wal hajar. Emas dengan batu serupa je. Dia betul-betul serupa kan. Bukan dia pandang serupa, betul dia tangkap emas kan. Dia betul-betul dalam tu. Semua ke dalam kan. Dalam bila sudah disinarkan dengan nur ma'rifat, Masya Allah. Dan tilik ingin akan tidak. Dan tiada yang menilik kepada akhirat dengan tilik orang yang letih. Ya, tilik orang yang fatrah. Ya. Cik akhirat letih ke dan penat. Ya. Dia menghapuskan kepenatan bila berlazat dengan Allah Ta'ala. Man talabad dunya, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah, wal akhirah haramun ala ahli dunya, kilahuma haramani ala ahlillah. Dunia tu haram kepada ahli akhirat. Mana haram? Tertegah. Kita nak cari akhirat, tertegah dunia tak? Tertegah. Keseronokan kena buang. Nak belajar, nak apa kena buang. Ya, banyak korban, nak puasa kena buang lah. Apa nikmat dunia, makan, minum. Orang lain tak puasa, kita kena kering lidah. Itu nak dapat akhirat. Ya. Begitu juga orang yang kejar dunia, maka dia haram dapat akhirat. Dia nak layan dunia dia, akhirnya puasa pun tidak, semayang tidak, habis. Maka tertegah tu. Ya, dunia tertegah ahli akhirat, akhirat tertegah ahli dunia. Kedua-dua ni tertegah bagi ahlillah. Ya, kilahuma haramani ala ahlillah. Dunia dan akhirat tertegah pada jalan ahlillah. Maksudnya apa? Ahlillah dia tidak memandang makhluk, hatta akhirat punya nikmat boleh tak pandang. Sebab apa? Dia tahu sana ada lagi besar, nikmat paling besar ialah dia dengan Tuhan. Itu nikmat paling besar, paling hebat. Habis. Dan tinggal ia dengan jasadnya di dalam dunia. Jasad dia ni dalam dunia, dan tinggal ia dengan rohnya pada akhirat. Jadi mana jasad dia duduk alamil mulki, rohani dia dalam alamil malakut wal jabarut. Bila seorang tadi dia fokus dia tentang ni, tawajuh nur wajah dia sak meliputi dia sehingga padam pandangan dia kepada makhluk sublazat, itu dia masuk tu. Rohani dia masuk, dia tak perasan kadang-kadang dia nak masuk kepada alamil malakut wal jabarut, memandang keazamah besar dan kehebatan Tuhan. Lenyap yang lain, berlazat di situ. Ya. Dan satu lagi kata Yahya bin Mu'az rahimallahu ta'ala. Yahya bin Mu'az satu kalam lintan ya. Ya. Bila ahlillah berhadap kita dengan rupa ahli dunia, itu kita takut. Dia ahlillah, tapi dia berhadap kita, dia tutup dengan rupa ahli dunia. Wahai betul. Dia banyak berlaku kan. Ya, dia sengaja dia buat macam biasa je. Ya.
Yang mana Yahya bin Mu'adz pernah mengatakan ada seorang tu ahli keluarga dia, isteri dan anak dia, bila orang khabarkan, Masya Allah, bapa kamu wali besar. Hah? Bapa aku wali? Bapa aku wali kata. Ha, mana? Mana lah, bohong kata. Aku kenal lah bapa aku siapa? Sebab dia kenal bapa dia zahir, batin dia tak kenal. Banyak ni tuan. Jadi yang ni kita takut ni. Yang ni kita takut. Ya. Kadang-kadang guru-guru kata, iya kata guru aku ni, nampak dia macam ahli dunia lah, zahir dia. Dan Arif Billah dia kenal. Ya, pernah satu cerita seorang wali besar kan. Bila berhimpun dalam perhimpunan istimak para wali, seorang wali ni, wali baru diangkat di terperanjat. Jiran sebelah dia wali besar. Dalam perhimpunan, Masya Allah, jiran aku ni wali besar. Wali besar pun kata, aku ingat dia orang biasa. Dia kenal. Ya. Kalau kita dulu yang kita biasa dengar kecoh heboh sikit lah, ya, Habib Jawab Ali kan. Dah wafat, dia meninggal, baru berdua-dua orang datang. Masa hidup orang tak kenal ni. Ya kan, apa toki kain apa itu. Rupa bab bila dia wafat, berderu wali-wali dia pergi Yaman dia apa gitu. Tutup. Yang ni kita takut mana? Kita takut maknanya para aulia kita tak kenal dengan apa, tuan tutup dia dengan zahir. Di zahir kita tengok macam biasa, ya tidak ni gini-gini. Rupanya rohani dia tinggi kan. Ya, cuca apa kata tu? Sayyidina Mu'adz Ar-Razi. Ya, Sayyidina Mu'adz, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu anhu. Ada berlaku tu. Abang anak dia kata, ya bapak saya ni wali ni. Yang bini dia buat, ya kata, orang kata suami aku tu wali. Aku tengok dia yoya. Depan kau dia yoya. Para aulia dia boleh yoya zahir dengan kita, rohani dia dengan Tuhan kan. Ya. Orang nak tahu nak cakap, kita kalau cakap ha, ketiga tu rohani dia boleh tak murud kepada Tuhan? Kalau boleh tahan lah. Kalau hoha dalam hoha tak boleh pakai tu. Ya, kita nak biar ajsaduhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk, rohani dengan Tuhan. Tu perlu makna tembakan istiqamah. Bila dia dapat ni, bila dapat betul-betul manis marifat. Orang dapat manis marifat dia tak beranjak tuan. Qalbi dia tetap. Ya, walaupun zahir kita nampak ada lain, tapi dalam dia tetap. Itu ni antara kalam dia. Apa kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu an? Dia kata miskalu khardalin minal hub ahabbu ilayya min ibadatin sab'ina sanatan bila hub. Jadi ya, berat satu miskal biji sawi. Ya, miskalu khardalah. Biji sawi mana atom kecil lah, benda halus, sekecil-kecil benda daripada kasih tu ada dalam qalbi insan. Terlebih kasih kepada aku daripada ibadat, mana ibadat luar 70 tahun dengan tiada kasih akan datang dah. Dia buat ibadat malam tak tidur, siang puasa, tapi dalam kosong, tak ada nilai tu. Ibarat dia hantar ke Raja berkotak-kotak, satu trailer dia punya apa, kotak hantar. Raja buka kosong. Ni apa benda? Raja punya angin, kau perli aku. Dia biar kotak kecil tak apa, tapi permata sambut, permata mahal ada. Harga apa? 200,000, 300,000. Walaupun kotak kecil, ya. Apatah lagi kalau kotak besar, permata mahal, itu lagi hebat. Jadi nakkan apa? Kualiti. Kualiti duduk di mana? Qalbi, roh di sir, bukan duduk di luar. Ya, sebab tu kena prepare dalam tu betul. Maka mahabbah setengah daripada urusan dalam, dan dia merupakan jalan para awliya. Tak ada mahabbah tutup buku. Tak ada mahabbah tutup buku. Dia tak akan sampai ke Tuhannya. Ya, kemudian paslon fi bayani makna mahabbah. Apa makna mahabbah akan dibahas belakang tak. Wallahu a'lam. Ni buku Z tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Fa inna khaira kullahu bid'ah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim. Allah